Pengenalan kajian kami adalah Islam agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi terdahulu. Iman adalah akidah dan perkara asas yang membentuk syariat Islam dan cabang-cabangnya. Amal pula adalah syariat dan cabangnya terhasil daripada iman dan akidah. Akidah yang sahih merupakan asas kekuatan ummah dan ketabadunan manusia. Penjagaan akidah dan tauhid adalah perkara yang dilakukan oleh Islam dalam penetapan syariat. Akidah yang utuh bagi seorang Muslim ialah melibatkan kepercayaan dengan rukun iman dan demikian yang sebaliknya. Pada hari ini, ancaman ke atas akidah umat Islam yang semakin bertambah apabila dunia menjadi semakin terbuka melalui hubungan sosial yang meluas. Kemajuan internet dan kemudahan maklumat, pemikiran yang tidak berlandaskan akidah Islam seperti sekular, liberal, syiah mula menebak kepada generasi muda umat Islam. Umat Islam dikelirukan dengan bahan-bahan yang telah diselewengkan melalui metod memanipulasikan dan syarak. Karya sederhana ini bertujuan untuk membantu memperjelaskan beberapa isu akidah yang menjadi perdebatan umat Islam semasa. Antara isu tersebut ialah mempelajari sifat 20 dalam kalangan masyarakat dan kenyataan Allah bersemayam di atas arasy. Penjelasan dilakukan berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis sahih. Semoga dengan karya ini dapat membantu generasi muda Islam untuk mengurus akidah dengan baik bagi mencapai objektif akidah yang sebenar mengikut garis Ahli Sunnah wal Jamaah. Latar belakang ceramah kajian kami adalah video klip ini merupakan hasil dapatan daripada ceramah Ustaz Rasul Dahari yang bertajuk Di Mana Allah. Bertempat di Yayasan Ta'lim TTDI pada 13 Oktober 2012. Siaran ini dimuatnai oleh ilmusalaf.com pada 17 Oktober 2012. Seramai 56,765 penonton dan 501 orang menyukai video ini. Selain itu, seramai 26.6 ribu pelanggan saluran ilmusalaf.com. Video ini berdurasi selama 6 minit dan 23 saat. Malah, video ini pernah tular kerana pandangan dan fahaman yang dibincangkan berbeza dengan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Latar belakang penceramah adalah nama beliau ialah Rasul bin Dahari bin Sa'im bin Muhsin. Beliau juga dipanggil dengan panggilan Abu Farah. Ayahnya yang berketurunan Bugis dilahirkan di Indonesia dan ibunya pula berketurunan Cina dan dilahirkan di Muar Johor. Ustaz Rasul Dahari ini dilahirkan di Singapura pada 27 Mei 1953. Beliau masih memegang kewarganegaraan Singapura dan menetap di Johor Bahru, Malaysia. Ustaz Rasul bin Dahari dianugerahkan 14 orang cahaya mata iaitu 7 lelaki dan 7 perempuan. Kini beliau mempunyai 10 orang cucu dan kesemua anak-anak cucunya serta isterinya berwarganegara Malaysia. Beliau adalah seorang ustaz yang menyampaikan dakwah sudah melebihi 30 tahun dan beliau mengikuti kefahaman salafus salih yakni manhaj salaf. Isi ceramah ini ialah penceramah menyatakan bahawa dalam kalangan masyarakat terdapat satu keyakinan terhadap wahdatul wujud iaitu satu kewujudan yang diambil daripada sifat 20 yang mana jika dibincangkan secara lebih mendalam akan mendorong kepada kesyirikan. Beliau membuat satu perumpamaan berkenaan persoalan di manakah Allah yang punya kaitan dengan sifat 20 iaitu wujud yang bermaksud ada. Beliau menjelaskan apabila seseorang bertanya di mana Allah, menurut setengah pendapat mengatakan Allah wujud di setiap tempat atau tanpa bertempat. Namun, siapa yang pegang kepada tauhid rububiyah akan kembali kepada panduan yang asas iaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah.
Sebagaimana hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa tidak akan sesat buat selamanya jika berpegang kepada kedua-dua ini. Beliau mengulas bahawa seterusnya akidah seperti ini wujud akibat meninggalkan Al-Quran dan hadis seiring kata-kata Nabi yang mereka tidak akan disesat buat selama-lamanya. Jika dipegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, tegas beliau lagi, terdapat pandangan lain iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah yang berpendapat bahawa apabila soalan berkaitan keberadaan Allah, mereka akan memberikan jawapan bahawasanya Allah tidak bertempat. Perselisihan dengan kata-kata penceramah. Ulasan ceramah ini ialah tugasan ini adalah bertujuan untuk menganalisis dan mengulas sebuah tajuk yang bercanggah dengan pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah berkenaan cara mengenal Allah melalui sifat 20. Oleh demikian, kami telah memilih sebuah klip video berkenaan persoalan di mana Allah yang dimuat naik oleh ilmusalaf.com. Melalui laporan ini, kami akan mengutarakan pendapat kami berdasarkan isu-isu yang dibahaskan oleh penceramah serta menghuraikan lebih terperinci berkaitan video ceramah ini. Isu utama yang dimaksudkan oleh penceramah adalah tauhid sifat 20 boleh membawa kepada kesyirikan jika dibincangkan dengan lebih mendalam. Hal ini demikian tidak bertepatan dengan pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah kerana menurut ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, sifat 20 merupakan kaedah ma'rifatullah terdiri daripada ilmu kalam dan ia juga telah melalui metod saringan dan pengisian ilmu tasawuf. Metod ini bukan dah baharu di dalam Islam kerana tauhid dan ilmu tasawuf saling berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diwahyukan oleh Allah. Pembelajaran tentang sifat 20 mula diperkenalkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dalam video ceramah tersebut, penceramah tidak mentafsirkan ayat mutasyabihat mengikut kefahaman yang tidak berlandaskan kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ayat Al-Quran yang menjadi perbahasan dan perhatian di dalam ceramah tersebut adalah Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Penceramah menyebut lafaz istiwa disandarkan oleh Allah sebagaimana maksud ayat Allah bersemayam di atas arsy. Menurut penceramah, ayat tersebut tidak perlu ditakwil kerana mengikut ulama salaf terdahulu. Namun, sekiranya ayat di atas bersandar kepada Allah dengan sifat-sifat yang sekiranya disalah tafsir akan kelihatan menyerupai makhluk. Pemahaman ayat ini secara literal boleh menyebabkan seorang itu kufur kepada Allah kerana Allah adalah maha suci daripada suatu apa pun yang baru dan tidak sesuatu pun yang serupa dengannya. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah turut meyakini bahawa Allah itu wujud tanpa arah dan tempat. Iktikad inilah yang membezakan kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah dengan kelompok lain dalam memahami ayat sifat ini. Dalam konteks membincangkan ayat mutasyabihat, menurut Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Zulkarni dalam kitab beliau iaitu kitab Mawaqifil Marazan, beliau mentafsirkan mutasyabihat ini sebagai satu ayat yang mempunyai syubhah. Syubhah dari segi kiasan dan ia tidak diterima dari sudut akal. Sebagai contoh, sesuatu yang ada itu tidak bertempat. Jika menurut pandangannya zahir, mereka berpegang bahawa semua yang ada mesti bertempat. Namun, adanya Allah yang tidak berkehendak kepada tempat dan tidak sama dengannya. Justeru, bagi mengelakkan daripada terjerumus kepada penyelewengan agama, kita wajarlah mempelajari sifat 20 Allah yang dengan guru yang berpegang teguh kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah secara bertalaki dan berterusan agar tidak tersalah dalam memahami ketetapan secara hakikat sebenar. Tambahan pula, hal ini merupakan fitnah yang besar kepada umat Islam dan secara tidak langsung ia boleh membawa kepada kegoncangan dan kelemahan akidah generasi zaman kini kerana mereka tidak mempelajari secara terperinci berkaitan akidah sifat 20.
Justru kita dapat melihat realiti yang terjadi pada zaman kini, iaitu sifat 20 menjadi satu pegangan yang tidak menyelamatkan umat Islam di Indonesia, bahkan di Malaysia itu sendiri. Bukti lain yang dapat kita lihat adalah Universiti Al-Azhar Sharif, iaitu di peringkat menengah atas, dan perkuliahan sifat 20 merupakan salah satu cabang ilmu yang dipelajari di lembaga pendidikan tertua itu. Setelah itu, Madrasah Solatiyah merupakan pusat pengajian yang pertama didirikan di Mekah, menjadikan dasar pengajian sifat 20. Hal ini demikian kerana sifat 20 adalah suatu konsep ilmu yang sangat agung dan mentafsir kaedah mengenal Allah berkaitan ilmu makrifah. Ilmu sifat 20 ini dicipta oleh imam para sufi dan para awliya yang terdahulu bagi tujuan mengajar kita menuju jalan mengenal Allah. Rumusan bagi kajian kami adalah, menurut pembahasan dalam video berkenaan, Ustaz Rasul Dahri memperincikan tentang sifat-sifat 20 bagi Allah dan penjelasan beliau bertentangan dengan apa yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah, kerana beliau mengatakan bahawa Allah berada di langit, dan di situ seolah-olah menunjukkan bahawa Allah mempunyai jisim. Hal ini telah bertentangan dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan Allah mempunyai jisim dan tidak bertempat. Beliau juga berkata bahawa jika seseorang terlalu mempelajari sifat 20 dengan lebih mendalam, maka ia boleh membawa kepada kesyirikan. Malah di penghujung klip video ini, beliau memperjelaskan bahawa beliau tidak berpegang kepada akidah sifat 20, tetapi beliau pegang pada akidah yang diajarkan oleh Ibnu Hasan Al-Asy'ari, iaitu akidah uluhiyah, rububiyah dan asma' wa sifat. Perkara ini pula bertentangan dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu kita harus berpegang kepada akidah sifat 20 bagi Allah, serta wajib ke atas semua umat Islam untuk mempercayai dan menjadikan sifat 20 Allah sebagai asas pegangan mereka. Firman Allah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, thumma istawa ila as-sama'i fasahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Surah Azim, Surah Al-Baqarah ayat 29. Maksudnya, ialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Sekian daripada saya, terima kasih.